bernama Radio untuk anda. Baik, kita kembali seperti yang diwawarkan awal-awal tadi. Kita hari ini dan waktu ini kita bersama segmen Solusi Sihat. Kita nak berbincang soal mamogram. Betul ke tak betul saya sebut? Kita tanya doktor lah sebab dia yang pakar. Jadi kita bersama dengan topik mamogram hari ini, bantu kesan tanda awal kanser. Sebab apa kita nak berbincang soal tajuk ini? Yang mana kalau kita lihat kepada statistik lah, dianggarkan sebanyak 5% kes kanser payudara yang mana berlaku dalam kalangan wanita yang berusia bawah 40-an. Muda-muda lagi kan dah penyakit kanser payudara ni. Jadi walaupun risikonya mungkin rendah lah dengarnya, namun wanita muda ni sebenarnya yang dah didiagnos kanser payudara, sebenarnya kanser dia lebih agresif dan mudah merebak dengan lebih pantas. Jadi sehingga kini kebanyakan wanita yang tidak melakukan ujian saringan sehinggalah mereka mencecah usia 45 ataupun 50 tahun. Maksudnya ramai yang tak cek ni. Jadi untuk kupas lebih lanjut berkenaan dengan isu dan juga kes ini, kita bersama-sama dengan Dr. Syamsiah Abdul Hamid yang merupakan pakar perunding radiologi payudara UiTM Private Specialist Center UPSC bersama-sama kita. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey, sihat doktor? Okey, doktor rapat sikit dengan mic, tarik sikit. Okey, boleh dengar saya ya? Okey, baik. Okey, sekali lagi doktor. Ya, saya. Okey, baru dengar. Okey, risau orang tanya mana suara doktor ni, suara sedap tak dengar. Aduh. Baik, doktor, bila kita cakap soal kanser payudara ni sebagai permulaan lah, mungkin doktor boleh share ataupun terangkan kepada kita apakah sebenarnya penyumbang ataupun penyebab kepada berlakunya kanser payudara kepada seseorang individu. Okey, Arif, sebelum kita mulakan saya menjawab soalan tu, saya nak betulkan sikit fakta yang Arif sebut tadi. Arif kata 5% kes kanser payudara ni bawah umur 40, betul? Actually statistik tu lebih sesuai untuk US ya. Okey. Dan kajian terbaru dekat kat tempat kita kat Malaysia tahun sudah, peratusan tu hampir 12%. Ui, lagi tinggi. Lebih tinggi. So kat area Singapura, Indonesia dan Malaysia ni lebih tinggi daripada 5% tu. So sebenarnya jauh lebih tinggi daripada angka tu. Soalan tadi penyumbang ya. Okey, so penyumbang kepada seseorang itu mendapat kanser payudara tu ada dua jenis lah. Faktor yang boleh menyumbang ni tu faktor-faktor yang boleh ubah dan faktor-faktor yang tidak boleh ubah ya. So faktor boleh ubah ni maksudnya kita boleh cuba kurangkan kebaran kalian untuk dapat kanser payudara ya. So faktor-faktor ni adalah seperti yang pertama sekali, obesity. So kita tahu obesity ni biasanya penyumbang dia ialah gaya hidup kurang sihat, pemakanan, makanan segera dan sebagainya. So obesity salah satu penyumbang ya. Lepas tu penggunaan pil perancang yang terlampau lama, ataupun pil perancang yang ada bermacam jenis ya. So ada jenis tu kena ada sentiasa follow up dengan doktor lah. Macam yang ni boleh makan lama ke, tak boleh makan lama ke, berapa lama, kena check dan semuanya. Satu lagi faktor yang penyumbang ni, mereka yang tak ada anak. Maksudnya mungkin dia tak berkahwin ataupun dia dah berkahwin tapi tak ada anak. Okay? So yang tu pun boleh menyumbang kepada adanya breast cancer. Ini ilmu baru ni. Lepas tu mereka yang kahwin ataupun lambat kahwin dan anak pun dapat lambat. Maksudnya lepas umur 35 ke 40. Yang tu pun ada risiko dia tinggi sikit daripada mereka yang dapat anak lebih awal. So ini yang boleh ubah. So, maksudnya kita boleh ubah biar anak kita tak lambat sangat. Semua tu kan tu perancangan kita. So ada juga yang faktor-faktor yang tak boleh ubah. Contohnya umur. Makin meningkat umur memang makin tinggilah risiko jantina perempuan. Perempuan tu obviously dia akan lebih ramai lah yang akan kita nampak kanser payudara ni di kalangan wanita ya. Genetik satu lagi yang makin ketara sekarang ya. Ada mutasi genetik dalam keluarga ya. Keturunan. So dia dah ada mutasi genetik, dia ada BRCA1, BRCA2 ni mutasi-mutasi tu yang kemungkinan besar untuk dapat kanser payudara tu jadi lebih
lebih tinggi lah, sangat tinggi. Ya, tu antara sebab-sebab lah. Okey, maksudnya sebagai penyumbang lah kita ada faktor yang boleh diubah, faktor yang tak boleh diubah. Betul. Tapi kita dah terima banyak soalan ni. Tanya Arif. Saya tak sabar nak tanya ni. Kenapa doktor? Antara faktor yang boleh diubah tadi, maksudnya kalau lambat kahwin ataupun kalau kahwin lambat dapat cahaya mata, berpotensi untuk dapat kanser payudara. Kenapa doktor? Kesian mereka nak kahwin ke tak ni? Okey, kalau lambat kahwin, dia actually bila seseorang tu hamil ataupun menyusu ada hormon-hormon dalam badan kita yang agak Dirembes. melindungi lah badan tu daripada kemungkinan untuk dapat breast cancer lah. So ni ialah sebab masa kita mengandung ataupun menyusu, hormon-hormon dalam badan kita ada perubahan. So hormon-hormon ni macam hormon-hormon yang baik untuk payudara. Ya. Okay. So bila dia lambat kahwin, maksudnya dia lambat mengandung dan lambat menyusu, itu yang risiko dia bertambah sikit. Bukannya kalau tak kahwin kanser, tak, bukan macam tu. Risiko dia bertambah. Maksudnya hormon tu akan dikeluarkan ketika menyusu anak. Hormon tu akan tinggi Ada hormon yang membantu ni, dia akan lebih tinggi sikit di waktu mengandung dan waktu menyusu. So itu yang macam melindungi sikit lah. So kalau dia lambat mengandung dan menyusu, tu yang jadi meninggikan risiko tu sahaja. Bukannya pasti akan dapat, tidak. Okey, maksudnya potensi risiko tu lebih tinggi lah. Lebih tinggi sikit, betul. Baik, soalan panas yang kedua doktor. Ini berkenaan dengan lambat kahwin ataupun menyusu anak tadi yang mana berpotensi juga. Cuma yang kedua, bila doktor kata antara faktor yang tak boleh diubah iaitu berkenaan dengan usia. Yalah, usia kita tak boleh nak ubah. Yang kedua berkenaan dengan jantina. Dan bila kita cakap soal kanser payudara ni, memang majoritinya wanita lah, perempuan lah. Cuma betul ke fakta itu ataupun ada juga penyumbangnya dalam golongan kaum Adam? Lelaki ni doktor. Betul. So memang kanser payudara ni dah nama dia pun payudara, kita tak boleh anggap dia eksklusif dalam kaum wanita ya. Kaum Adam pun boleh dapat, tetapi peratusan dia sangat kurang. Maksudnya biasanya dalam 1% sahaja. Maksudnya 99 wanita satu Di negara kita pun. Ya, betul. Yang tu di seluruh dunia lah, Okey. roughly statistik dia macam tu. So boleh dapat tapi sangat kurang. Okey, maksudnya dari segi faktor yang kepada lelaki tadi pun sama juga ke? Ada boleh diubah dan tak boleh diubah? Mungkin lebih kepada obesiti ataupun genetik, dan ada juga mereka yang dapat kanser payudara ni dalam lelaki ni. Kita tak tahu punca dia dari apa, kenapa. Tapi biasanya mereka sudah berumur lah. Tak ada yang kita jumpa di umur yang muda. Tak seperti dalam kaum wanita lah. Wanita ni makin lama makin banyak kita tengok di usia yang lebih muda. Biasanya kaum lelaki ni dia yang lebih berumur sikit. Risaulah ayah-ayah kat rumah yang dengar tu berebut nak cari baby nak susukan. Baik, doktor, kita nak bercakap juga soal antara simptom lah ataupun faktor-faktor bila kita cakap soal kanser payudara ataupun barah payudara ni. Apa sebenarnya simptom-simptom ataupun tanda-tanda awal yang kita ada penyakit berkenaan? Okey. Bila kita bercakap tentang tanda-tanda awal kanser payudara ni kan, sebenarnya bila dah ada tanda tu, dia bukan tanda awal dah. Jadi terus dah. Bila kita dah ada tanda, maksudnya dia dah tak awal. Dia sudah peringkat pertengahan ataupun peringkat akhir. Itu pentingnya kita cuba tangkap di peringkat awal, peringkat yang kita tak dapat apa-apa simptom. Tak nampak sebab yang biasanya simptom yang akan diberitahu di pasien ialah ada rasa ketulan, ada rasa benjolan, keluar sesuatu dari puting, ataupun ada perubahan pada kulit. So semua ni biasanya bukan tanda-tanda awal dah sebenarnya. Itu yang pentingnya kita buat mammogram lebih awal supaya kita boleh tangkap mereka yang ada breast cancer ni sebelum timbul tanda yang dia sendiri boleh rasa. Itu pentingnya buat mammogram sebenarnya. Maksudnya contoh seseorang wanita tu dia tak tahu pun dia ada kanser dan dia tak terfikir pun dia akan ada. Cuma dia pergi check awal. Betul. Okey. So mungkin masa dia check tu sebenarnya dah ada kanser dan dia tak rasa pun. Dia tak ada benjolan, tak ada perubahan apa-apa. Kebetulan dia buat mammogram, jumpa. So itu kira peringkat awal lah.
Kalau macam sampai dah rasa benjolan tu, takut dia dah merebak ke ketiak ke, dan lebih besar lah, dan lebih susah sikit rawatan dia bandingkan di peringkat lebih awal. Okey, baik. Satu lagi persoalan juga, apa yang saya ingatlah berkenaan dengan sebelum ni Solusi Sihat kita berbincang soal penyusuan bayi. Okey. Doktor, bila kita cakap soal ibu yang menyusu ni, kadang-kadang bila anak menyusu sebelah kanan, dia akan jadi perbezaan saiz antara payudara kanan dan kiri. Betul ya doktor? Okey. Jadi adakah perbezaan saiz itu juga memberi risiko ataupun penunjuk awal kepada mungkin ada masalah kanser? Tidaklah setakat ni perbezaan saiz payudara tu bukan menunjukkan apa-apa pertambahan risiko untuk mendapat kanser payudara. Sebabnya memang jaranglah ada wanita yang saiz kiri dan kanan tu betul-betul sama. Dia mesti ada perubahan, ada beza saiz Maksudnya sikit. beza saiz tu normal lah. Ya, betul. Jangan pergi check yang bukan-bukan pula kan. Baik, kita nak terus kepada mammogram ni tadi. Doktor kata mammogram ni walaupun kita tak ada kanser lagi, kita check dapat cegah awal ataupun dapat kesan awal. Betul. Jadi macam mana proses ataupun rawatan mammogram ni doktor? Mammogram ni akan dilakukan di suatu bilik khas ya, dan biasanya akan dikendalikan oleh juru X-ray yang mahir dalam bahagian mammogram sahaja. Okey. So payudara tu akan diletakkan di atas dalam keadaan berdiri. Kita duduk berdiri. Berdiri. Okay. So payudara tu akan diletakkan atas satu permukaan lah, dan akan dicuba macam mana ya, dilepehkan. Dihimpitkan? Janganlah himpit macam menakutkan orang. So dia akan sedikit tekan lah. Ditekan daripada arah atas oleh satu lagi macam plate permukaan yang rata. So dia akan cuba tekan, tak adalah sampai macam menangis ke terjerit ke, biasanya tak. Okey. So kita nak cuba melepehkan sebanyak mungkin yang boleh, baru kita ambil gambar. Kalau kita tak lepehkan, dia macam gambar tu nanti jadi macam bertindih-tindih tisu kat dalam tu. So kita takut tersalah baca, tersalah nampak benda yang sebenarnya tak ada tapi jadi nampak macam ada. Pasal tu kita nak lepehkan lah sebanyak yang mungkin. Okey. So setiap payudara tu kita akan ambil 2 gambar. Okey, satu dalam keadaan atas bawah, satu lagi tu kita kita panggil oblique ataupun kita mengiring sikit, about 45 degrees macam tu. Sideways. So setiap belah tu ada 2 gambar. Okey, jadi ambil dua-dua belah lah. Betul. Okey, jadi selepas ambil gambar apa proses pula? Bila dah ambil gambar, nanti doktor akan tengok sama ada dah okey, dan boleh balik lah. Dia akan buat laporan. Kadang-kadang ada bahagian yang kurang jelas ataupun dia jumpa sesuatu dalam mammogram, dia akan cadangkan untuk buat ultrasound lah. So ultrasound dan satu lagi ujian untuk macam double confirm, untuk pastikan betul ke yang kita nampak kat mammogram ni ada something ke. Panggil balik buat ultrasound. Ya, kita biasanya kita tak bagi balik. Kita akan biasanya lah kebanyakan tempat kita akan suruh tunggu dulu kat situ. Kalau perlu buat ultrasound untuk confirm apa-apa, kita akan terus buat. Baru dia boleh balik lah. Maksudnya gambar tu kita boleh baca dalam keadaan ataupun dalam masa yang singkat sajalah. Betul. Itu baik. Sekiranya kita dah ambil gambar, macam ada something tak kena je ni, kita buat ultrasound. Betul. Jadi apa yang biasanya dijumpai apabila buat ultrasound tu? Bila kita buat ultrasound, dia mungkin mengkonfirmkan lah ya, apa yang kita nampak di mammogram, ketulan tu ada suatu perubahan ke. Tapi ketulan yang kita nampak di mammogram pun boleh ada jenis yang bahaya, boleh ada jenis yang tak bahaya. Maksudnya tak semestinya semua yang kita jumpa kat mammogram tu ialah kanser. Boleh je ada ketulan yang bukan kanser, ketumbuhan, tapi bukan kanser. Yang kita hanya boleh confirm, double check balik dengan ultrasound lah. Tapi walau macam mana pun kena buat mammogram juga, sebab ada yang kita tak nampak di ultrasound, hanya nampak di mammogram. Okey. Baik, satu persoalan juga, ramai ke pasien di bawah doktor yang mana datang suka-suka untuk check je kan, untuk keselamatan ataupun kesihatan diri, tiba-tiba lepas check dia memang terkejut besar lah, tiba-tiba ada kanser. Ada ke doktor? Memang ada. Memang ada. Tapi pesakit-pesakit macam ni yang kita sebenarnya cari. Kita nak tujuan utama. Betul, sebab diri dia rasa tak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada sesuatu yang sedang membesar di dalam payudara kan. So itu pentingnya kita buat. So bagus kalau datang dalam keadaan sihat,
kita nak pastikan memang betul anda sihat gitu. Ya. Baik, satu lagi kawan kita tanya ni, kalau wanita ataupun kalau perempuan, prosedurnya seperti yang doktor bagi tahu tadi, berdiri, akan ada permukaan yang mana menekan bahagian payudara kita kiri dan kanan, ambil gambar, dan sekiranya ada kegusaran kita buat ultrasound. Betul. Kalau lelaki pula macam mana? Doktor guna mammogram juga ke, dan macam mana proses nak buatnya? Okey, untuk kaum lelaki kita tak ada program untuk saringan payudara lelaki, memang tak ada. Okey, tapi bila lelaki tu ada datang dengan masalah terasa ketulan di bawah puting ataupun ada benjolan ataupun ada sesuatu keluar dari puting ya, mereka tetap kena buat mammogram juga. Okey, proses dia sama dengan untuk wanita, maksudnya dia pun akan ditarik sikit lah. Kena, sebab mungkin kalau tak tarik tu susah nak ambil gambar kan, kena tarik sikit sebab dia lemak kan, kulit dan lemak, so boleh ditarik. So kita akan ambil gambar cara yang sama, 2 gambar untuk setiap sisi. Okey, maksudnya prosesnya sama je lah, hampir sama. Hampir sama. Cuma lelaki ni kalau betul-betul ada rasa tak selesa ataupun sesuatu keluar daripada bahagian payudara dan juga ketulan, baru pergi semak di hospital. Betul. Baik, bila kita cakap soal mammogram ni, kadang-kadang bila kita nak pergi x-ray, contoh kita nak x-ray badan ke dada ke kan, kita nak medical check up, antara yang menjadi kebimbangan adalah dari segi ultrasound punya efek tu ataupun mammogram punya efek, dari segi mungkin dari segi radiasinya ataupun sebagainya. Jadi adakah ini juga menimbulkan kebimbangan ataupun risiko radiasi kepada pesakit, doktor? Okey. Sebelum tu saya rasa ada 2 kemungkinan ataupun 2 sebab mengapa ramai wanita yang tak nak datang buat mammogram ya. Satu ialah masalah radiasi. Okey, sebab ada yang berkata kalau kena radiasi ni akan jadi kanser besok. Okey. Satu lagi ialah sakit. Mungkin ada pernah yang buat mammogram dan orang yang buat tu mungkin kurang pandai dan dia rasa sakit, terus balik tu heboh kata sakit buat mammogram, so terus yang lain, kawan-kawan lain tak nak buat. Benda tu viral ya, so, cerita tu berebak-rebak, so ramai pula tak nak buat mammogram. Okey, sakit tu satu. So satu yang tadi kita kata pasal radiasi tu, mammogram memang ada radiasi ya. Tapi radiasi yang ada pada mammogram tu jauh lebih kecil pada radiasi yang kita akan dapat bila kita ambil gambar chest x-ray dada yang kita biasa buat untuk medical check up semua tu kan. Actually yang tu dia punya radiasi lebih tinggi daripada radiasi yang kita gunakan untuk ambil gambar mammogram. So sebenarnya tak perlu takut dah, radiasi tu tak jadi masalah. So ramai je yang pergi buat x-ray dada kan untuk medical check up. So actually yang tu lebih tinggi. Faktanya macam tu lah. Yelah kita nak masuk kerja, nak masuk belajar, kena buat check up kan? dada kan. Semua pergi buat. Takkanlah mammogram ni yang mana radiasi lebih rendah tak nak buat pula. Kan yang untuk buat medical check up tak ada pula orang yang kata tak nak buat. Baik, soalan seterusnya doktor berkenaan dengan umur pula lah. Biasanya untuk kita, yelah kita tak tahu kita ada kanser, kita tak nak pun. Tetapi bak kata dan juga nasihat doktor, baik cek awal. Cuma cek awal ni di peringkat usia mana, umur berapa yang elok perginya? Okey, untuk wanita kita memang galakkan ya, selepas umur 40 tahun tu boleh mula dah buat mammogram secara berkala. Berkala maksudnya setiap tahun sekali lah, sekali setahun. Sehingga umur 50, kalau tak ada masalah, biasanya doktor akan tukarlah jadi 2 tahun sekali. So boleh start daripada umur 40, okey. Tapi sebelum umur 40 tu kita biasanya tak mulakan dengan mammogram. Tapi kalau ada macam ketulan ke apa ke, dia boleh juga jumpa doktor. Kita akan mulakan dengan ultrasound. Kalau macam ada apa-apa yang mencurigakan, baru kita akan buat juga mammogram ke atas mereka. Jikalau kita rasa memang benda ni kanser juga, sebab sekarang makin ramai yang dapat kanser di bawah umur 40 kan. So, tapi kita biasanya sarankan umur 40 lah mula buat. Baik.
makin ramai yang dapat kanser di bawah usia 40 bak kata doktor kan. Tetapi kenapa doktor tidak menyarankan supaya mereka ni mungkin buat ataupun cek lebih awal di usia 20 ke? Mungkin dalam kalangan mereka ada yang faktor keturunan dan sebagainya, ataupun ada mungkin halangan dari segi gambar tisu-tisu badan untuk detect benda tu, ataupun bagaimana? Betul. Salah satu sebab kenapa kita mulakan daripada umur 40 dan bukan lebih awal dari 40 ialah sebab wanita yang muda, kepadatan tisu payudara dia adalah tinggi, padat. Jadi kalau kita buat mammogram pun dia mungkin terhalang, tak nampak sepenuhnya apa yang sedang menyorok kat dalam tu. Okay, so takut jadi sisi lah, ambil pun macam tak nampak. Tak boleh nak baca. Betul. So sebaiknya umur 40 ke atas baru kita mula, unless terpaksa. Yang ada risiko keluarga dan sebagainya, mungkin ada juga cara-cara lain ya, dengan ultrasound, dengan MRI dan sebagainya lah. Tapi itu akan ditentukan oleh pakar waktu berjumpa dengan wanita-wanita ni lah yang berisiko ni. Okey. Baik. Itu berkenaan dengan usia lah, ataupun peringkat usia mana yang mana kita galakkan untuk mereka jalani ujian mammogram ini. Baik, cakap pasal penyakit pula. Doktor kongsikan sedikit sekali imbas tadi berkenaan dengan selain daripada kanser, bila kita buat mammogram ni, kita dapat detect juga mungkin ada ketumbuhan, mungkin juga ada penyakit-penyakit lain yang dijumpai oleh doktor. Biasanya apa doktor? Dua penyakit lain ya selain daripada kanser yang sering dijumpai, terutamanya di kalangan wanita yang muda ya, ialah ketulan yang di dalamnya tu cecairan. Kita panggil cyst ataupun cyst. Okey, cyst. Okay. So cyst ni boleh juga berlaku di dalam payudara. Ada setengah orang tu mungkin satu atau dua, tapi ada setengah orang tu mungkin banyak. Tapi cyst ni dia sesuatu yang tak akan berubah jadi kanser lah, sebab isinya cuma cairan. Okay. Ada satu lagi ketulan kita panggil, biasanya lah kita panggil fibroadenoma. Yang ni pun ketulan yang sering kita jumpai daripada gadis-gadis lagi ya. Umur belasan tahun dah mula ada, dan kemudian umur 20-an, 30-an ramai yang ada. So bila kita jumpa ketulan ni, kita biasa akan monitor ya untuk dalam 2 tahun, selang 6 bulan kita monitor dengan ultrasound. Okay, kalau dia tak ada perubahan dari segi saiz ataupun bentuk, kita anggap dia stable. So biasanya lebih dari 90% daripada fibroadenoma ni tak akan bertukar jadi kanser lah. So ni yang antara yang bukan kanser yang kita boleh jumpa melalui mammogram. Okey, baik. Doktor, sahabat kita tanya ni doktor, ketika tempoh menyusu sesuai ke tidak pergi cek mammogram? Biasanya kita tak cadangkan masa sedang menyusu lah. Mungkin kalau rasa ada ketulan juga, datang jumpa doktor, kita akan mulakan dengan ultrasound. Okey, sebab tapi kalau terpaksa kita akan suruh juga buat mammogram walaupun dia sedang menyusu, tapi ada kaedah-kaedah dia lah. Kita akan suruh dia kosongkan dulu, susukan anak dulu, baru kita buat mammogram supaya tak sakit. Betul juga, selesai satu-satu. Baik doktor, bila kita cakap soal teknologi, hari ke hari kan dah ada mammogram dan sebagainya. Dulu tak ada, sekarang dah ada. Maksudnya canggih dari segi teknologinya. Dari segi perubatan pun canggih. Dulu mungkin secara tradisional, hari ini mungkin sedikit canggih dan moden. Jadi bila cakap soal kanser payudara ni, apa yang menjadi kebimbangan mereka tak nak cek ni apa doktor? Bila cek satu, dah ada kanser. Yang kedua, dah ada kanser, kena buang sebelah ataupun dua-dua belah dan sebagainya. Jadi kurang keyakinan, nak nampak cantik, nak pergi kerja pun malu dan sebagainya. Jadi bagaimana rawatan moden ini ataupun teknologi hari ini mungkin ada sesuatu perubahan yang mungkin menghilangkan orang kata ketidakyakinan diri tu? Okey. Saya rasa memang daripada zaman dulu lagi, kalau dengar kata perempuan wanita tu ada kanser payudara, terus di dalam otaknya tu terus nanti kena buang. Kena buang seluruh breast ataupun payudara ya. Actually kita dah maju sangat ya, pakar bedah kita pun dah macam-macam teknik. Okay. So zaman sekarang ni tak semestinya kena buang seluruh payudara. Kalau kita jumpa di peringkat yang awal masih kecil, mungkin pakar bedah akan buang hanya ketulan tu sahaja. Okey. Itu pun dah ada onkoplastik surgery ya, maksudnya dia akan selepas buat pembedahan tu dia akan cantikkan juga, jadi tak nampaklah cacat payudara tu selepas operation ya.
sama ada dia cantikkan balik, dia letak dia tarik lemak daripada perut ataupun biasanya dia perut lah. So dia tak adalah macam ada kawasan yang lopong ke kawasan. So dia ada teknik-teknik dia seperti bentukan asal. Betul. Okay. So ada macam-macam yang tak semestinya kita buang payudara tu. Itu mitos lah yang dulu kalau kanser kena buang terus, tak. Tapi kalau kita jumpa tu dah peringkat yang lewat ya, dah macam kanser tu pun dah besar, dah banyak tempat yang dia cover, mungkin terpaksa kena buang payudara, seluruh payudara lah. Pasal tu kita kalau boleh nak cuba tangkap awal supaya kurang lah ataupun tak jadi cacat macam tu. Tapi itu kes yang mungkin kita buang sel ataupun bahagian kanser yang sedikit. Betul. Tetapi kalau memerlukan untuk kita terpaksa memang tak boleh tolong dah, satu ataupun seluruh payudara sebelah tu kena buang. Jadi adakah plastik surgery ni juga boleh membantu untuk buat ataupun hasilkan pembentukan di sebelah yang dibuang tu? Ada juga ya. Actually yang ni yang lebih arif untuk bercakap ialah pakar bedah. Okay. Tapi zaman sekarang ni memang kalau terpaksa buang seluruh payudara pun ada yang kita panggil implan ya, implan silikon, implan, ada macam-macam jenis implan juga. So dia akan menggantikan, dia akan letak di bawah muscle di bahagian dada ni ya, untuk membentukkan balik nampak macam payudara yang asli. So yang tu pun boleh. So walaupun dah tak ada dah sebenarnya payudara yang asal, dia boleh bentukkan balik nampak macam payudara. So itu kita masukkan, mereka akan masukkan implan lah. Okey, dengan ambil lemak di perut tadi itulah. Tak, kalau implan dia akan gunakan bahan asing. Dia ada macam silikon dalam kantung yang dia akan masukkan dalam payudara bahagian yang operate tu. Kalau yang lemak tu sikit-sikit je lah. Dia tak, biasanya bukan seluruh. Kalau memerlukan lemak, bagi tahu saya, doktor. Nak derma lemak ya. Ada ke yang nak? Baik, satu persoalan juga. Bila kita cakap soal mammogram ni, mungkin fasa pertama kita pergi cek dan doktor kata hasil pembacaan dan juga semakan gambar ada sedikit ketulan. Dan mungkin ibu-ibu ataupun kakak-kakak kita ni takut untuk buat mungkin imbasan untuk selanjutnya ataupun takut untuk pembedahan dan mereka memilih untuk mengurut. Boleh ke ni, doktor? Okey, dia macam ni. Dia kalau kita jumpa sesuatu dan kita katakanlah kita jumpa kanser dan kita cadangkan rawatan ya untuk ni, memang nampak macam kanser, sebaiknya kita buanglah peringkat ni ke apa, nanti kita kan doktor akan beritahu. Tapi setengah pesakit ni dia takut, tak nak, dan dia akan terus nak berubat kampung, berubat dan sebagainya. Masalahnya banyak kali lah kita jumpa balik, mereka akan datang balik ke kita sebab bila berubat kat luar ni mungkin tak menjadilah, tak berhasil, tak ada lah. Betul. So masa tu dia datang kat kita, tapi sebab dah ada tempoh waktu yang berlalu kan, mungkin lah kanser tu dah bertambah besar ataupun merebak. So jadi lebih susah di pihak kita untuk beri rawatan, sebab rawatan ni jadi makin kompleks, rumit lah. Betul. Elak susah, jangan susahkan diri. Pergi jumpa Dr. Syamsiah Abdul Hamid selaku pakar perunding radiologi payudara UiTM Private Specialist Center UPSC. Sangat membantu ilmu saya dan juga ilmu pendengar semua hari ini, doktor. Terima kasih atas penjelasan berkenaan dengan mammogram, bantu kesan tanda awal kanser. Terima kasih, doktor. Kita jumpa lagi untuk Solusi Sihat, dan kepada anda terus bersama kami di Bernama Radio untuk anda.